Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين اللهم آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah nak berikan kebaikan kepadanya, maka Allah akan berikan kefaqihan, yakni kefahaman di dalam agama. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah dan terima kasih juga kepada semua yang terus setia bersama di dalam program kita ini, khususnya sempena awalnya daripada PKPB, yang mana kita mungkin banyak waktu di rumah, dan khususnya anak-anak kita yang mereka terpaksa mengadakan pembelajaran daripada rumah, dan mungkin waktu-waktu mereka pun banyak yang ada dalam kekosongan serta ketirisan daripada kefahaman ataupun kita maksud dengan peluang untuk mendapatkan ilmu agama. Maka program ini adalah untuk kita sama-sama cuba memenuhi akan ruang-ruang itu, khususnya supaya tanggungjawab ibu bapa yang berkewajipan untuk mengajar kepada anak dan mentarbiah anak, khususnya dengan ilmu-ilmu fardu ain ini, dapat sama-sama kita penuhi, walaupun tidak secara langsung kita yang mengajar, yang memberitahu, akan tetapi kita mengajak mereka untuk duduk dan mendengar serta belajar daripada guru, daripada seseorang yang lain. Itu pun termasuk daripada kita sebutkan dengan tanggungjawab, kewajipan ayah dan khususnya ayah dan juga seorang ibu. Maka mudah-mudahan insya-Allah program ini dapat sama-sama, walau dengan keadaan yang mungkin sekejap je, tak lama, kita akan dapat untuk sama-sama menyempurnakan dari pengetahuan-pengetahuan kita. Asas-asas yang dari hari Isnin dan Selasa adalah daripada subjek ataupun perkara pembahasan kita adalah fiqh, insya-Allah. Jadi sudah kita sebenarnya melalui beberapa perbahasan dan perbincangan asas, bermula daripada apa itu syariat dan apa itu fiqh, kenapa kita kena belajar dan kewajipannya, serta kita dah mulakan dengan taharah, penyucian, bagaimana nak sucikan diri kita ni, baik itu daripada alat-alat penyuciannya, airnya apa dan sebagainya. Ini sebagai apa kita panggil ulang kaji lah. Mungkin dari Sabtu dan Ahad kita tak ada kelas, tapi kita sepatutnya ada ulang kaji. Bolehlah kita tanya anak kita pun ingat-ingat semula. Termasuklah perbahasan kita tentang najis dan pembahagiannya, cara membersihkannya. Sekian daripada perbahasan-perbahasan kita yang insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat untuk memahami. Itu yang paling penting sekali, kefahaman. Dan dengan kefahaman itu dapat kita laksanakan menurut kepada syariat yang benar, sehingga kesannya adalah kepada ibadah dan kehidupan kita. Ini yang kita kena fahami. Baik, khususnya adik-adik, kita juga dah bahaskan sebelum ini tentang al-istinja, macam mana kita nak buang air, adab-adabnya, dan juga syarat sah bagaimana untuk mensucikan diri daripada kita buang air tu, yang diistilahkan dalam fiqh dengan al-istinja, iaitu kita beristinja. Yang mana dengan istinja ni, kita cebok, baru kita ni dikira bersih daripada najis yang kita buang tu, melalui jalan depan ataupun jalan belakang. Kalau tak gunakan cara yang betul, maka kita dikira membawa dan menanggung najis. Jadi apa pun ibadah kita yang kita buat, seperti solat, kita memegang Quran dan sebagainya, maka ianya tidak sah, dan bahkan kalau kita sengaja boleh mendatangkan kepada dosa. Baik, jadi setelah kita dah bahaskan tu, kita hari ini insya-Allah akan masuk kepada perbahasan. Kalau tadi ni kebanyakan yang kita bahaskan tentang taharah ni adalah perkara-perkara yang berkenaan dengan zahiriyah, dengan perkara zahir.
Sebab tu najis nampak dia punya tu, ataupun najis hukmi yang tak nampak tapi kita tahu ada najis, maka kita kena bersihkan dia untuk hilangkan najis tersebut, hilangkan daripada tanda-tandanya, hilangkan mengikut syarat-syaratnya. Hari ini kita akan sebut tentang sesuatu yang ianya disebut dengan sesuatu yang tersembunyi, yang tak nampak, tapi kita kena bersihkan atau kita panggil hilangkan dia, yang ianya tidak terhilangkan kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Siapa yang buat syariat ni? Allah Subhanahu Wa Taala lah. Allah Subhanahu Wa Taala yang punya syariat ni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala syaratkan untuk kita nak hilangkan yang kita kata kotoran yang ada dalam diri kita ni, yang bukan nampak, ianya untuk kita sah melakukan ibadah menurut kepada apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Baik. Jadi yang kita nak bahaskan hari ini adalah hadas, berkenaan dengan hadas. Biasa kita dengar, mungkin adik-adik kalau yang dah sekolah-sekolah rendah pun sebenarnya kita akan dengar hadas, khususnya ketika mana nanti kita belajar tentang wuduk, mandi wajib dan sebagainya. Kita ada satu niat yang disebutkan nawaitu raf'al hadathi. Saja aku mengangkat hadas kecil, hadas besar. Hadas itu yang kita nak bahaskan. Ya, jadi ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik perhatian, apa yang dimaksudkan dengan hadas ni? Yang tu kita nak tahu ni hadas. Apa yang dimaksudkan dengan hadas ni? Baik, hadas ni adalah kotoran maknawi. Bukannya kotoran hissi, bukan fizikal, bukan sesuatu yang nampak, tapi dia lebih kepada tersembunyi, maknawi, kotoran maknawi. Itu namanya hadas. Disebutkan dengan kotoran maknawi yang mana ada pada diri seseorang itu yang menghalang seseorang itu dari melakukan ibadah-ibadah seperti salat, seperti tawaf, seperti memegang mushaf. Jadi yang ini disyaratkan oleh Allah SWT, syaratkan oleh syariat. Kita kena angkat atau hilangkan daripada hadas tersebut, iaitu kotoran maknawi, sehingga sahlah ibadah-ibadah seperti salat, tawaf, memegang mushaf dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan hadas. Jadi maknanya, walaupun secara zahirnya kita bersih, kita dah bersihkan dari najis, kita bersihkan dari kotoran, mungkin di depan orang wangi, elok, bersih, tapi di sisi Allah, di sisi syariat, untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu ini kita belum suci lagi, kita belum bersih lagi. Jadi cara untuk kita suci dan bersih sehingga sah di dalam ibadah-ibadah itu, maka kita kena angkat, maksud kita selalu istilah bahasa Melayu ni mengangkat hadas, iaitu menghilangkan daripada hadas, kotoran maknawi kita tadi yang menghalang kita dari ibadah itu, dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat, oleh syariat. Baik. Jadi orang yang beriman, maka wajib bagi dia apabila dia nak melakukan ibadah-ibadah khusus tadi, maka dia wajib untuk nak menghilangkan hadas tersebut, kotoran maknawi tersebut, untuk dianya dengan cara mana? Dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi apa dia? Itu maksud hadas. Boleh agak-agak faham ya? Jadi selalu yang biasa kita guna istilah tu, mengangkat hadas, menghilangkan hadas. Yang itu makna hadas, kotoran maknawi yang memang kita mesti hilangkan untuk kita melakukan ibadah-ibadah tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Baik, hadas ini pula terbagi kepada dua. Kan? Ini biasalah, maksudnya insya-Allah kalau yang dah belajar fiqah apa semua, dia boleh ikutlah ni. Tapi mungkin kalau yang ada masih nak refresh balik, hadas ini ada dua, satunya disebut kecil dan satunya disebut besar. Ini yang biasa kita gunakan istilah ni, namanya hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, ini hadas kecil untuk membersihkan diri daripada hadas kecil. Maka caranya adalah dengan
berwuduk atau wuduk disebut. Adapun untuk membersihkan daripada hadas besar, seseorang yang hadas besar adalah dengan mandi. Baik. Untuk menghilangkan hadas kecil adalah dengan berwuduk, dan menghilangkan hadas besar dengan mandi. Nanti kita akan bahas pula macam mana seseorang itu dikira berhadas, ada hadas kecil, dan macam mana seseorang itu dianya dikira sedang ada hadas besar. InsyaAllah itu kita akan bahaskan, insyaAllah. Cuma untuk menghilangkan hadas kecil maupun besar, alatnya adalah yang ini. Alatnya adalah air. Jadi wuduk guna air, mandi guna air. Nanti lepas ni insya-Allah kita akan bahas ni, namanya wuduk pula. Tapi alat untuk nak mengangkat hadas yang paling utama adalah menggunakan air, baik berwuduk ataupun mandi. Barulah nanti apabila kita bahas cerita-cerita, oh mana kena ada air, sebab tu kita cerita awal dulu tentang air, jenis-jenis air. Ada air mutlak, ada air musta'mal, ada air yang disebut mutanajjis, air musyammas. Sebab rupanya alat atau satu yang boleh untuk mengangkat hadas ini adalah air. Itu yang kita pergi cerita pasal air tu. Yang ni yang kita kata kenapalah ulama kita nak bahas tentang air sangat, entah apa kan. Rupanya kerana keutamaan untuk mengenal pasti air, supaya air yang digunakan itu ianya sah dan juga boleh untuk mengangkat hadas. Sebab ini alat utama dia. Kecuali kalau air dah tak ada. Air tak ada. Kita alhamdulillah di Malaysia ni Allah beri nikmat hujan ni luar biasa. Ada kalanya tiap-tiap hari, ada kalanya satu hari pun beberapa kali hujan, alhamdulillah. Walaupun ada juga kalanya ada tempat yang agak lambat hujannya, tapi still lah ada hujan, masya-Allah, berbanding dengan negara-negara yang kering kontang seperti negara-negara yang di padang pasir. Bahkan untuk pengetahuan adik-adik ni, saya tahu ada negara-negara Arab khususnya yang ketika mana menanti hujannya setahun sekali. Setahun sekali, subhanallah. Dengar je tanda-tanda nak hujan dan mendung nak menitis je, mereka punya bergembira lah, masya-Allah. Kenikmat hujan ni nikmat luar biasa, menyuburkan tanah, dan juga nikmat hujan ni adalah untuk membekalkan air bersih dan air untuk minum dan kegunaan. Kita hari ni hujan komplain, kalau hujan pula boring lah apa semua. Astagfirullah. Hujan itu adalah rahmat daripada Allah, dan juga dianya adalah merupakan kurnia yang paling yang agung Allah kurniakan daripada langit untuk menyuburkan dan memberikan keperluan kepada manusia. Baik, jadi sebab tu kalau dah air tak ada, contoh Allah cari, nanti kita ceritalah pasal tak ada air tu macam mana, barulah dianya menggantikannya dengan ini kan kita juga biasa dengar ni, nama dia adalah tayammum. Dah tak ada air, maka dia pergi kepada tayammum. Ada yang tahu dah ni, ada yang dah tahu dah tayammum. Oh, tayammum. Okey, tapi ada yang mungkin tayammum. Okey, tak apa. Ini kita akan bahaskan ni, insya-Allah. Ini kita akan bahas semuanya ni, kita akan bahaskan. Tayammum insya-Allah nanti kita akan bahaskan berserta dengan praktikal. Macam ni. Nanti kita akan bahaskan bahagian satu dulu, kemudian kita bahaskan yang kedua, kemudian kalau dah tak ada daripada yang utama, maka kita akan bahaskan tentang tayammum step by step, insya-Allah. Jadi kenalah follow, kenalah ikut siri-siri ni, bukan lama pun, setengah jam je insya-Allah kita bersama untuk melengkapkan diri kita dengan ilmu supaya dapat kita beramal dengan benar. Ini yang paling utama sekali. Jadi tayammum ini insya-Allah kita akan bahaskan hari ini. Insya-Allah kita akan
bahaskan tentang wuduk, insya-Allah. Tentang wuduk, iaitu cara untuk menghilangkan hadas kecil. Yang ini yang kita nak bahas. Kita nak fokus hari ini, insya-Allah, cara menghilangkan hadas kecil. Hari ini kita akan bahaskan secara teori dulu. Besok insya-Allah, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, kakak abang, insya-Allah ajak lagi. Ajak lagi, share lagi kepada yang lain. Sebab besok insya-Allah kita akan buat praktikal. Cara berwuduk. Hari ini kita cerita teori. Besok insya-Allah kita akan praktikal. Kita akan tunjukkan cara berwuduk supaya apabila kita lihat tu lebih memahami, insya-Allah, dan juga mudah. Kerana kadang-kadang teori ni kita boleh cakap, tapi cara praktikalnya mungkin kita tak berapa faham ataupun kita tak berapa tahu dengan tepat. InsyaAllah dalam kita punya siri ini atau dalam kita punya bahasan ini, kita akan sertakan insya-Allah, cuba ya, dengan praktikalnya. Saya masih fikir lagi nak buat dekat sini atau nak buat dalam tandas atau nak buat dalam bilik air. Tu kita akan bahaskan dengan tim yang sangat terbatas ni. Tim saya ni, keluarga saya je. InsyaAllah tengok macam mana dia punya tu, tapi insya-Allah kita akan buat praktikal dia, insya-Allah ya. Saya ini insya-Allah kita akan bahaskan tentang wuduk ni, tentang wuduk dulu. Tentang wuduk. Baik. Apa makna wuduk? Tak apalah, kita kena tahu makna wuduk juga. Makna wuduk ni sebenarnya diambil daripada wada'ah. Daripada wada'ah dia panggil. Tak apalah, kita tulis supaya kita kata kita dapatlah ilmu tambahan. Wuduk ni dalam bahasa Arab dia panggil wuduk kan. Diambil daripada wada'ah. Wada'atun. Apa makna wada'ah dari segi bahasa? Iaitu keindahan, kecantikan. Masya Allah. Maknanya sebenarnya dengan wuduk ni kita akan indah, kita cantik. Sebab tu dikatakan oleh Nabi SAW, orang yang berwuduk ini akan keluar cahaya nanti di akhirat, bercahaya dia. Sebenarnya kat dunia pun sebenarnya dia akan orang yang suka berwuduk ni cahaya wajah dia. Sebab tu hari ni orang sibuk dengan produk-produk kecantikan. Beli tu untuk nak terang, untuk nak cerah, untuk dan sebagainya. Mereka lupa di situ adanya cara yang telah diajarkan oleh syariat, oleh Nabi SAW, yang dengan kita mengamalkannya maka akan bercahayalah, nur, cahaya, iaitu dengan berwuduk. Sebab itulah kalau kita tengok orang yang selalu solat, bahkan orang yang selalu wuduk ni, wajahnya itu bercahaya. Dia bukan mesti nak kena putih, tapi cahaya wajah dia, kita tengok dia tenang wajah, Masya Allah. Yang itu yang lebih baik daripada sekadar nak putih, nak nak tegang dan sebagainya ya. Okey, baik. Ini tambahan sikit. Baik, wada'ah. Dan wuduk ini kalau ikut kepada istilahnya adalah satu perbuatan ataupun satu perbuatan amal yang mana ianya dengan membasuh anggota tertentu dengan air dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat dengan niat yang tertentu. Itu kalau kita tengok daripada pengertian istilah, iaitu membasuh sebahagian anggota. Nanti kita apa anggotanya, insya-Allah kita bahaskan, iaitu anggota tubuh badan yang tertentu ya, dengan air, dengan niat tertentu. Sebab tu kita dengan air, iaitu membasuh anggota tertentu daripada badan ini dengan air dengan niat tertentu. Itu masuk wuduk. Jadi maknanya dengan takrif itu bermakna kita kena adanya basuhan kepada beberapa anggota, dan juga dia mesti menggunakan air. Kerana kalau tak gunakan air nanti kita akan berubah makna nama dia dengan niat tertentu. Sebab apa? Basuh ni macam-macam basuhan. Kita basuh tangan, kita basuh badan, kita basuh, kadang-kadang kotor kat kaki, kita basuh kaki.
Kita kotor kat tangan, kita basuh tangan. Kenapa basuh tu? Niatnya untuk membersihkan dari kotoran. Tapi wuduk mesti ada niat dia, barulah dia dikira wuduk. Kalau niat dia tak niat wuduk, maka basuhan itu menjadi basuhan biasa atau basuhan dengan niat-niat yang lain. Sebab tu mesti ada niat yang tertentu, niat khusus dipanggil. Baik, itu jadi apabila kita tahu itu, bermakna ada anggota-anggota yang dibasuh di dalam wuduk. Baik. Jadi oleh kerana itu, kita kena tahu rukun-rukun wuduk. Rukun-rukun wuduk. Sekarang ni kita nak angkat ada kecil ni. Kalau kita tak tahu rukun-rukun wuduk, maka kita tak terangkatlah hadas kecil. Tak terangkat hadas kecil, maka kita ni tak sah untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu seperti solat, seperti tawaf, seperti kita memegang mushaf. Jadi kalau kita tak mengangkat hadas ni, maka kita punya ibadat-ibadat itu tidak sah. Jadi kita kena tahulah wuduk. Jadi wuduk ini jadi wajiblah dalam hal ni. Jadi wajiblah dia. Kan? Kenapa? Jadi wajib sebab tanpanya maka tak sah ibadah tu. Jadi ada wajib. Ada yang nama sunat, wuduk itu sunat. Seperti kalau kita kata kita nak buat perkara-perkara yang lain, seperti kita nak baca kitab. Sekarang ni kita nak masuk majlis ilmu, tak berwuduk, sah boleh tak masuk majlis ilmu? Boleh, tak ada masalah, dengar, tak ada wuduk, tak okey je. Tapi kalau dia masuk, duduk, dengar dengan berwuduk, dia jadi isra, jadi sunnah, dia dapat sunnah. Bahkan Masya Allah, kerana ada wuduk ni, mudah-mudahan insya-Allah Allah berkati lagi dan tambah lagi dia kefahaman insya-Allah. Sebab apa? Sebab adanya effort dan kesungguhan dia di dalam membersihkan dirinya, bukan hanya daripada najis zahir, tapi juga daripada kotoran maknawi yang ada pada diri dia. Baik, selesai. Kita masuk kepada rukun-rukun wuduk. Rukun wuduk ada 6. Rukun wuduk ada 6. Boleh saya padam ni insya-Allah, supaya kita dah boleh go through yang lain pula insya-Allah. Wuduk, baik. Wuduk wuduk. Baik. Wuduk, rukunnya, rukun wuduk ada 6. Yang pertama, kerana tadi disebutkan wuduk ini adalah basuhan anggota yang tertentu dengan air dengan niat tertentu, maka asas daripada sesuatu amal perbuatan itu adalah niat. Kena ada niat. Mesti niat wuduk lah. Mesti niat wuduk lah. Kalau kita basuh tapi tak ada niat wuduk, maka basuhan itu basuhan biasa. Basuhan kerana panas, basuhan kerana kotor, basuhan kerana kita nak legakan sesuatu. Jadi niat ini membezakan sesuatu yang adat biasa dengan ibadat. Oleh kerana itu niat mesti yang paling awal sekali. Niat mesti yang paling awal sekali. Kita tengok dulu yang rangkum dulu 6 tu, baru kita bahaskan satu. Yang keduanya adalah membasuh muka. Yang kedua, membasuh muka atau wajah. Baik. Yang ketiga, membasuh tangan. Hingga siku. Baik. Yang keempat,
menyapu, sebahagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki hingga buku lali. Boleh? Yang keenam, tertib. Ni. Boleh boleh baca kot tulisan ni, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Jadi inilah 6 rukun wudu. Kena sempurna 6 ni, barulah dikira sempurna wudu. Kena sempurna 6 ni, barulah kira sempurnalah wudu seseorang itu. Baik. Sebab itu disebutkan rukun. Rukun ni maknanya asas utama. Asas utama. Tak ada asas utama ni, buatlah macam mana pun, basuhlah macam mana pun, maka tidak sah, tidak betul. Kerana tak sempurna. So mesti ada 6 ni. Dan ini sebenarnya wuduk ni sebenarnya memang Allah yang perintah dalam Al-Quran. Kan? Kalau tengok dalam Quran, Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Kan Allah kata, kalau kamu wahai orang beriman, kalau kamu nak mendirikan solat, maka hendaklah kamu basuh muka, wajah kamu, kemudian membasuh kedua tangan kamu hingga siku, kemudian menyapu sebahagian kepala dan juga membasuh kaki kamu sehinggalah buku lali. Baik, itu yang diambil oleh para ulama untuk dijadikan asas-asas rukun wuduk ni. Niat ni jelaslah, sebab kalau kita tak niat, maka dia akan jadi ibadat-ibadat biasa. Jadi oleh kerana semua sesuatu daripada amalan itu mesti diasaskan, disertakan dengan niat. Kan? Jadi oleh kerana itu, kalau biasa kita orang belajar wuduk ni, dia akan adalah niat dia. Dia ada dalam bahasa Arab, biasanya orang kata nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, atau nawaitu raf'al hadathi asghari lillahi ta'ala. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Asghar makna kecil. Baik, tak apalah, nanti saya akan insya-Allah dia yang paling ringkas macam ni, nawaitu al-wudu'a lillahi ta'ala. Al-wudu'a cukup sebenarnya, tapi tak payah saja orang tambah lillahi ta'ala lah. Tapi sebenarnya ini je asalnya. Nawaitul wudu, maknanya ketika mana kita basuh muka tu, nawaitul wudu. Lepas tu niat ni, tempat niat, mana tempat dia? Hati lah. Yang lafaz ni, kita sebut ni, itu sebagai, dalam Syafi'i kata sunat. Dan dia sebenarnya nak ingatkan kepada diri kita. Kalau kita sebut nawaitul wudu lillahi ta'ala, masa kita nak buat perbuatan yang pertama, sebab niat ni tempat dia kat mana? Kat hati. Dan bila dia nak niat, nak pasang niat ni, apabila kita buat perkara pertama di dalam amalan tersebut. Apa perbuatan pertama dalam amalan wuduk ni? Adalah membasuh muka. Membasuh muka. Jadi oleh kerana itu, ketika seorang itu nak mula basuh muka dia, untuk membezakan basuh muka dengan basuh muka yang lain, maka hendaklah dianya disertakan dengan niat. Buat apa basuh muka ni? Untuk wuduk. Maka saja aku berwuduk, maknanya nawaitul wuduk. Aku berwuduk. Ini maksudnya, aku berwuduk. Masa basuh tu, itu niat. Selesai. Satu. Baik. Dalam perbuatan ni, dia ada 4 daripada anggota yang disebutkan di sini. Kan? Ada 4 kan? Muka, tangan, kepala, kaki. Tapi dalam 4 ni, ada yang sama, ada yang berbeza. Cuba adik-adik tengok. Kadang-kadang ada satu kuis, dia kata nampak sama tapi tak serupa. Kan? Cuba cari perbezaan.
Jadi boleh tengok beza tak? Membasuh ni juga nombor 3, membasuh sama. Tapi yang apa, menyapu, yang ni membasuh. 3 ni membasuh, satunya menyapu. So yang inilah sebenarnya yang kita kena fahami betul-betul, kerana maksud membasuh berbeza dengan menyapu. Kalau yang disuruh basuh digunakan dengan dibuat dengan hanya menyapu, maka tak sah. Kalau yang disuruh untuk dibasuh tapi yang dibuat adalah menyapu, maka tak sah. Sebab tu kita kena clearkan ni, yang awal ni, membasuh ni. Apa maksud membasuh itu? Dibezakan dengan menyapu. Boleh? Yang tu. Baik. Jadi yang kedua adalah membasuh muka atau membasuh wajah. Jadi membasuh wajah. Membasuh maknanya mestilah air itu dituangkan ke wajah. Satu, atau air yang dituangkan itu mengalir di wajah. Bukan hanya sesuatu yang basah, seperti di tapak tangan atau kain yang disapu atau dilap di wajah, itu tidak disebut basuh. Basuh maksudnya adalah menuangkan air ke wajah dan mengalirkan air ke wajah, ke muka. Baik. Jadi membasuh muka, anggota muka adalah anggota yang kita tengok ni, yang ada sekarang. Maka dibataskan oleh syariat, muka ni adalah daripada permulaan tumbuhnya anak-anak rambut sampailah di bawah dagu. Itu adalah ukuran panjang, dan lebarnya adalah daripada anak telinga ini ke arah telinga, maka diameternya seperti itu. Ini adalah maksud wajah. Imam Ghazali dalam fiqh disebutkan, kalau atas ni satu yang daripada rata, apabila dia dah mula melengkung, itulah daripada batasan wajah. Kalau atas. Dan dagu adalah di bawah dagu, dan daripada cuping telinga, anak telinga ni sampai ke anak telinga. Ini adalah wajah. Dan ini semua mesti dibasuh berserta semua yang ada lahir di atas ini, berserta bulu-bulunya yang ada. Kalau ada bulu kat sini, kena juga, mesti kena air, pastikan. Dan termasuklah janggut dan misai kalau bagi lelaki. Dan nanti kita akan bahaskan, kalau janggut yang tebal, tidaklah dianya wajib untuk memastikan air itu mesti kena kulit kat dalam. Tapi kalau itu tebal, kalau nipis, kena pastikan kulit di dalam itu kena. So tebal, kalau tak tebal maka kena. Kalau tak, cukup madai dengan kita basah dekat atas daripada janggut tersebut, maka sahlah wuduk seseorang itu. Itu namanya membasuh muka atau wajah. Nanti tak apa, kita akan praktikal nanti insya-Allah. Ni bagi ringkas sikit. Kedua, membasuh tangan hingga siku, iaitu tangan, ini tangan asalnya, ini tangan, tapi dalam syariat, dalam Quran Allah sebut ilal marafiq. Marafiq ni siku. So maknanya tangan tu patutnya sampai ke bahu, tapi kerana Al-Quran sebut daripada tangan itu batasnya adalah siku, maknanya inilah yang wajib dibasuh. Daripada hujung jari-jari sampailah kepada siku, ini adalah anggota yang wajib untuk dibasuh. Apa saja yang ada di dalam anggota itu wajib dikenakan air. Wajib dikenakan air. Kalau ada yang halang, maka tak sah. Nanti kita akan bahaskan pula. Kita panggil yang lebih dia, tapi tak apa, yang itu dulu. Kemudian yang keempat, menyapu sebahagian kepala. Jadi menyapu dia macam ni. Kalau sekiranya membasuh, airnya mesti dituang. Kalau menyapu, kita letak air sini, lepas tu kita buang air tu, dah basah, lepas tu kita sapu. Itu sapu. Maka kepala cukup memadai dengan disapu. Dibasahkan tangan, kemudian disapu. Disapu apa? Sebahagian kepala. Tidak wajib seluruhnya. Kan, cuma sunnah seluruhnya, tapi sebahagian kepala. Kepala ni yang ada di atas. Kepala ni adalah yang berada di atas. Maka sebahagian kepala itu kita sapu dengan tangan yang basah atau anggota yang basah, maka dikira sudah sah. Baik. Yang kelima, membasuh kaki hingga buku lali. Kena basuh kaki daripada hujung kaki, batasnya kaki sampai sini, tapi sampai mana? Sampai buku lali. Buku lali ni kalau kita kata yang ada bonggol dululah. Jadi daripada hujung jari-jari kaki tu sampai kepada bonggol tu mesti wajib dibasuh untuk sah dia punya
wuduk. Yang keenam adalah tertib ikut susunan dia. Sebab Al-Quran dia susun dah. Kalau kamu nak solat, kamu kena basuh muka dulu, kemudian tangan sampai siku, kemudian sapu sebahagian kepala, kemudian basuh kaki hingga pukul lali. Maknanya susunan tu kita kena ikut. Kita tak boleh untuk kita mulakan dengan kaki dulu, kemudian kita basuh tangan, baru kita basuh sapu, kemudian kita basuh muka last sekali. Tak sah bagi mazhab Asy-Syafi'i. Mesti ikut tertib dia betul-betul. Tak boleh lompat, tak boleh kita dahulukan yang kemudian. Itu yang dimaksudkan dengan jadi inilah 6 rukun wudu. Inilah 6 rukun wudu, insya-Allah. Jadi hari ini yang kita bahaskan. Jadi esok insya-Allah saya sempurnakan sikit daripada perkara-perkara berkaitan dengan penyempurnaan daripada anggota untuk kita berwudu ini. Kita akan iringi insya-Allah dengan praktikalnya insya-Allah. Jadi besok penting ni Ni penting sebab apa? Sebab kalau yang ni tak sah, tak betul ni, habis kita punya solat tak jadi tak sah rupanya. Kita punya tawaf, kita punya ibadat-ibadat yang memerlukan syarat untuk menggunakan wuduk ni, maka ianya akan menjadi sia-sia, tidak diterima. Ada orang katakan tak tahu kan tak apa. Ya, betul. Kalau tak tahu itu yang menyebabkan telah kita berusaha untuk belajar tapi tak tahu kerana mungkin tak sampai ilmu itu, dimaafkan. Tapi kalau peluang untuk menuntut ilmu tu ada banyak, ada tempat, ada guru, tapi kita yang tak mahu belajar, kita yang tak nak belajar, kita yang tak nak cari, kita yang tak nak ambil tahu, maka tidak dimaafkan yang ni. Ni tahu dia alasan depan Allah, kata saya tak tahu sebab saya memang tak tahu. Kenapa tak tahu? Sebab tak pergi belajar, tak cari guru. Ni ada orang lain pun tak nak buka, tak nak share, tak nak bagi tahu. Maka kita tak boleh dianggap tak tahu yang diuzurkan oleh syarak. Tak boleh. Kita tetap dianggap berdosa. Membiarkan diri dalam kejahilan adalah satu dosa. Baik. Wallahu taala alam bissawab. Ya, jadi itu yang kita bahaskan hari ini. InsyaAllah besok kita akan sambung. Hari ini kita ada beberapa soalan. Mungkin ni sesi soalan lah. Jadi yang penting kita dah rasa mudah-mudahan insyaAllah tadi daripada awal kita bahaskan tentang hadas tadi. Ingat tak? Nanti ada exam kita ni insyaAllah. Ada exam kan lari pula, tak nak dengar pula. Dengan bimbang saya bukan dia tahu siapa-siapa yang tengok ni kan. Mungkin ada nama-nama, alhamdulillah ada yang bagi salam, ada yang ucapkan ucapan. Saya nak jawab tu, jawab dekat live ni lah insya-Allah ya. Waalaikumsalam, dan juga mudah-mudahan Allah berkati dan juga berkat doa-doa tuan-tuan insya-Allah. Baik, hari ni sekarang kita masuk sesi soalan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Toilet seat bolehkah direnjis atau dijerus sebelum digunakan untuk hilangkan najis hukmi? Baik. Kalau kita masuk satu tandas dan tandas itu awam. Contohnya kalau rumah ni kita guna, kita tahulah bersih, najis, kotor dan sebagainya. Kalau awam, maka apa dasar daripada penilaian seseorang itu dipanggil hukum berdasarkan zahirnya saja. Kita tengok tak ada najis. Kita tengok tak ada najis. Baik itu air najis tak ada najis, tak ada air yang najis tu. Bersih, bersih secara zahir lah. Cukup memadai, tak perlu pun kita nak pergi siram dengan air. Sah dah, kita duduk okey. Cuma kalau kita rasa tak selesa kita nak siram, itu terpulang. Tapi dari segi sudut hukum, kalau kita masuk tandas itu bersih dari zahirnya, tak ada najis, air najis dan sebagainya. Walaupun kita kata mungkin ada najis hukmi, tapi najis hukmi ni kalau diketahui, kena ketahui macam telur ayam tu, kita ketahui sebab memang logik dia keluar daripada tempat najis. Itu nama najis hukmi. Tapi kalau tak satu yang kita tak tahu pun dia keluar daripada mana dan sumber daripada mana, maka kita kena hukum secara zahir saja. Maka kita masuk, kemudian kita tak siram pun, kita terus duduk dekat atas tu. Ni tandas duduklah. Kita qada hajat, kita pun istinja dengan cara yang betul, sah, tak dikira tempat duduk kita yang kita duduk itu najis. Tapi kalau nampak air tu yang ada kat itu kuning contohnya, minta maaf, kuning kat tempat-tempat duduk, itu maknanya kita nampak airnya, maka kita wajib untuk bersihkan dulu baru kita boleh duduk. Kalau tidak, mana kita duduk di atas najis, maka tempat yang kena duduk itu, maka tempat itu najis dan kita wajib untuk bersihkan dia dengan air.
Baik. Mohon pencerahan, boleh ke kita jarakkan solat sunat dengan solat fardu? Contoh solat fardu zuhur 1 jam kemudian baru buat ba'diyah zuhur. Boleh. Tidaklah diwajibkan atau disyaratkan untuk melaksanakan qabliyah atau ba'diyah itu adalah kita berturut-turut dipanggil. Mualah berturut-turut, tidak. Boleh je. Dah buat solat zuhur, ada hal sikit apa semua, kita pun yalah selesaikan dulu, kemudian setelah itu kita buat ba'diyah, maka dibolehkan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah mengqadha, ini mengulang daripada solat sunat dia di luar waktu kerana meninggalkannya kerana urusan-urusan yang tak dapat dielakkan. Ini ada riwayat. Bahkan dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi tidak disyaratkan mesti berterusan turut-turut. Wallahu alam. Kemudian selepas solat Isra', boleh tak kita kerjakan solat duha, Habib? Baik. Solat Isyraq dipanggil, bukan Isra' lah. Isra' ni Isra' Mi'raj nanti. Solat Isyraq, solat sunat Isyraq ni maknanya adalah dia buat apa itu solat Isyraq? Tapi ini kita akan bahas dalam solat nanti, tak apalah. Ini sebagai tambahan. Maknanya apabila matahari itu dah terbit, dah keluar daripada garisan tu dan tingginya segalah. Maknanya hari ini ukurannya waktu syuruk tu kita ada dekat jadual dalam surat khabar ke, dalam jadual dalam handphone kita, dalam kat masjid tu. Waktu syuruk. Waktu syuruk mana matahari dah keluar. Dia tak boleh waktu tu, waktu masih disebut diharamkan solat. Tak boleh solat waktu tu. Sunat tak boleh buat waktu tu. Dia kena tunggu pula 20 minit. Ada kata mendapat 16 minit atau 20 minit setelah waktu syuruk. Baru waktu tu dibenarkan untuk solat. Maka waktu itu disunatkan untuk kita solat sunat Isyraq dia panggil. Sebab dalam hadis Nabi mengatakan barang siapa yang solat subuh berjamaah, kemudian setelah itu dia duduk berzikir kepada Allah sampai waktu matahari terbit tinggi 1 galah, maka dia solat 2 rakaat, maka Allah akan berikan ganjaran kepadanya, maka dia mendapatkan ganjaran seperti menunaikan haji dan umrah sempurna. Ya Allah, besarnya ganjaran tu. Jadi dia dah setelah selesai daripada solat Isyraq tu, boleh tak soalan ni, boleh tak solat duha? Boleh, sebab waktu tu sebenarnya sudah pun boleh untuk mula solat duha dah, boleh. Sebab waktu tu waktu yang diharuskan dan dibolehkan untuk solat sunat. Maka solat duha pun boleh. Boleh, tak menjadi masalah. Tak perlu tunggu pula. Kalau nak tunggu waktu afdal lain lah. Waktu afdal pukul 8.30, pukul 9. Matahari dah muka agak perik sikit. Itu yang waktu afdal. Tapi sebenarnya dah boleh dah mula. Waktu setelah Isyraq je dah boleh dah untuk kita solat sunat duha. Assalamualaikum salam. Jika seorang mengangkat hadas besar semasa mandi hadas, dia menyentuh kemaluannya dengan tangan, adakah setelah selesai mandi hadas dia boleh solat tanpa mengambil wuduk? Sebab saya pernah dengar jika mengangkat hadas besar dengan automatik hadas kecil terangkat, maksudnya automatik dalam keadaan berwuduk. Kalau saya salah, mohon perbetulkan. Baik. Kalau seorang itu dianya mandi hadas ataupun kita panggil mengangkat hadas besar, adalah beza dengan mengangkat hadas kecil. Tidaklah mengangkat hadas besar itu automatik terangkatlah hadas kecil, tak. Kerana hadas kecil ada caranya diangkat dan hadas besar adalah dengan mandi. Kecualilah ketika dia mandi itu memang dia niat berwuduk dan dia telah mengikut tertib, iaitu dengan cara dia membasuh wajah, membasuh tangan, kemudian menyapu kepala dan juga kaki. Maka setelah selesai daripada mandi wajib itu dengan niat dan juga cara amalan yang betul, maka dikira dia sudah berwuduk. Tapi ketika dia mandi, dia berwuduk dulu. Sebab antara sunat mandi wajib ini kita berwuduk terlebih dahulu, kemudian baru kita mandi. Maka setelah mandi tu, wuduk yang kita dah buat awal-awal sebelum mandi tu sudah dikira sah dah, tak perlu kita nak wuduk lagi. Tapi masa tengah mandi tu dia pegang, minta maaf, kemaluan contohnya, dengan tapak tangan. Nanti kita akan masuk bab apa yang membatalkan wuduk. Salah satunya memegang kemaluan dengan tapak tangan, maka wuduknya batal. Setelah daripada mandi tu dia wajib lagi untuk berwuduk, barulah dikira dia mengangkat hadas kecil. Yang terangkat dengan mandi adalah hadas besar, mengangkat hadas kecil adalah dengan wuduk. Itu kita kena fahami betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang terlihat ada yang basuh kaki tanpa ratakan air dengan tapak tangan, hanya kenakan sahaja kakinya di bawah air paip yang sedang mengalir. Sah tak Habib? Boleh ke buat macam tu? Dan cara yang afdal yang macam mana? Baik. Membasuh kaki adalah hendaklah dibasuh kaki itu dikenakan air
yang mengalir ke anggota kaki. Itu maksud membasuh kaki sampai buku lali. Tak kiralah macam mana pun caranya. Ini kita faham. Walaupun dengan kalau ada air bertakung, air sungai, air kolah besar yang tak tu, kita rendamkan air. Kita tak apa-apa. Lebih daripada buku lali. Dan kita pun pastikan semua celah-celah tu kena air. Sah wuduk kita. Walaupun kita tak pergi gosok, tak pergi sapu dengan tangan kita. Ataupun dengan air paip yang kita memang pastikan betul-betul kita kenakan semuanya tanpa menyentuh kaki kita. Sah juga, asalkan memang semua anggota yang telah diwajibkan untuk dibasuh di dalam kaki, di anggota kaki untuk wuduk itu adalah memang dibasuh dengan air seluruhnya. Adapun menyela ataupun menggosok dengan tangan, itu adalah sunat. Itu adalah sunat. Jadi boleh je. Tapi kalau dia buat macam itu tapi ada anggota yang tak kena, contoh dia tuang air kat situ tapi air mengalir, tapi rupanya minta maaf, tumit dia ni kerana dia dah lalu tu tak kena, maka tak sah wuduk dia. Itu je. Tapi kalau kena, maka barulah dikira sah. Besok insya-Allah kita akan ada praktikal yang kita akan tu. Jadi besok jangan lupa untuk hadir. Kita ambil kedatangan insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Nanti kita cerita juga mana yang afdal. Nanti pertanyaan dia ada yang afdal, kita akan sebutkan insya-Allah. Habib, bolehkah kita basuh kaki dengan hanya melalukan air saja tanpa membasuh dengan tangan? Boleh. Boleh. Bolehkah solat qabliyah zuhur dibuat terus 4 rakaat sekaligus kerana kesukaan masa? Boleh. Solat-solat sunat ni bahkan boleh untuk kita buat berapa banyak sekaligus. 6 sekaligus, 8 sekaligus, ada 100 sekaligus dengan satu salam. Boleh. Jadi qabliyah zuhur pula dan ba'diyah yang disunatkan juga di antaranya 4 rakaat. Memang Nabi SAW juga buat 4 rakaat. Ada riwayat Nabi buat sekaligus, ada buat dua-dua. Boleh, tak menjadi masalah. Satu salam ataupun dua salam. Bukan sebab waktulah boleh kita pilih pun sebenarnya. Bukan kerana waktu dah tu kita buat terus. Tak. Boleh pilih nak buat 2 rakaat atau 4 rakaat dengan satu salam. Boleh. Bolehkah baju yang kita pakai untuk masuk tandas terus kita buat solat? Boleh, asalkan pastikan baju itu tidak kena najis. Kalau baju itu kena najis dan baju itu dibasuh, contohlah kita masa pakai baju ni, tiba-tiba kita buang air najis tu kena kat sini, kita ambil air, kita pun terus basuh dan hilanglah daripada bau atau warna dan rasa tu, hilang, maka kita boleh je walaupun masih basah lagi kita solat, sebab ini dah hilanglah najis. Tapi kalau dia masuk tandas, dia pasti tak ada kena najis pun, maka dia tak perlu basuh, dia terus solat dengan baju yang dimasuk tandas, itu sah. Yang penting bajunya tidak kena najis, kerana baju yang najis tidak menyebabkan solat itu tidak, atau ibadat itu tidak sah. Naam. Kita ni ada cermata tapi tak naik, tak pakai. Jadi kita pun air. Kalau jari berbalutkan luka, macam mana cara berwuduk bahagian tersebut ketika membasuh ketika berwuduk? InsyaAllah nanti kita akan masuk daripada perbahasan tentang sahibul jabirah, iaitu orang yang mana anggota wuduk dia tu terhalang dengan air, terhalang kena air. InsyaAllah itu khusus kita akan bahaskan supaya kita tak confuse. Walhasil maknanya kalau memang dia terhalang banyak, maka dia mesti setelah berwuduk itu ataupun setelah sampai kepada anggota itu, dia gantikan dengan tayammum. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i, dalam qaul mu'tamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi itu insya-Allah kita bahaskan khusus insya-Allah. Air buah kelapa boleh untuk guna wuduk ke? Kalau tidak boleh, kenapa tidak boleh? Air kelapa itu air jenis apa? Terima kasih Ustaz. Baik. Air kelapa itu disebut air yang mana dianya air yang bukan air mutlak. Dianya suci, boleh minum, boleh dimanfaatkan, tapi tidak mensucikan. Dia termasuk air musta'mal atau air mutaghayyir, air yang berubah dengan sebab buah itu. Maka air macam jenis macam ini, dia tak boleh digunakan untuk berwuduk sebab dianya bukan air mutlak. Kalau kita dah solat sunat wuduk dan qabliyah tapi tiba-tiba wuduk terbatal, perlukah kita solat balik solat qabliyah sebelum solat wajib? Tidak perlu dah. Kerana kita selesai dah melaksanakannya. Batal wuduk itu, maka wuduknya yang diperbaharui, solatnya tak perlu lagi sebab solatnya sudah ditunaikan dan sah. Kalau kita berwuduk semasa mandi, tapi kata dia tadi solat dia qabliyah lah, tapi sekarang solat dia kata solat sunat wuduk tadi. Jadi kalau dia solat sunat wuduk, dia solat sunat wuduk qabliyah,
kemudian dia batal, dia pergi ambil wuduk, ada waktu lagi, boleh tak dia solat sunat wuduk? Boleh. Setiap kali selepas wuduk dia nak solat wuduk, walaupun dia lepas tu dia batal, dia wuduk, dia solat sunat wuduk, boleh. Tidak menjadi masalah. Oh, tadi dah solat wuduk dah, ini wuduk yang baru, yang mana kita boleh juga setelah wuduk melaksanakan solat sunat wuduk. Kalau kita berwuduk semasa mandi dalam keadaan tidak berpakaian, boleh ke ustaz? Boleh, sah hukumnya, tetapi makruh. Makruh. Saya nak tanya, kalau ketika solat ada kanak-kanak kecil yang masih memakai pampers dan sedang menanggung najis, buang air dalam pampers tu, dan dia bermain-main di atas sejadah dan bersentuhan dengan kain sembahyang ketika kita solat, adakah sah solat tersebut? Kalau dianya duduk di sejadah, maka taklah ianya dikira kita menanggung najis, sebab tempat duduk dia tak kena mengena dengan tempat solat kita. Maksudnya walaupun sejadah tu sambung dengan kita, tapi kita tak sentuh tempat najis tu. Okey. Yang menjadi masalah kalau dianya attach dengan kita, sama ada dia gayut dekat kita atau dia pun kita duduk, dia duduk dekat atas riba kita, maka kita dikira menanggung najis kalau pampersnya menajis. Tapi kalau kita kena pasti sebelum kita solat tadi, anak kita atau bayi tersebut dia memang adalah pampers yang bersih, maka ketika dia duduk dengan kita duduk tahiyat ke, kita duduk tu, dia duduk kat atas kita, kita mesti mengambil daripada asalnya adalah dia bersih, tak pampers ni baru. Kecuali ada tanda-tanda menunjukkan ada najis, seperti bau busuk, dia memang dia berak dalam ni, atau hancing, minta maaf kerana dia kencing dalam tu, maka bermakna dia sedang ada najis di dalam pampers. Jadi oleh kerana itu, kalau kita boleh segera alihkan dia, maka kita masih sah solat. Tapi kalau dia lama dekat atas kita, kita kira membawa najis, maka batal lah solat kita. Macam mana niat wuduk untuk orang yang hendak memperahari wuduk? Seseorang itu wuduknya belum batal tapi hendak memperahari wuduknya saja, boleh untuk dia terus berwuduk seperti biasa, sudah memadai dah. Kalau berwuduk dengan cepat sah ke? Dia tidak ada masalah cepat atau lambat, yang penting adalah sempurna ni maknanya mencukupi rukun dan syarat dia. Kalau cukup rukun dan syaratnya, lambat ke cepat ke, tetap sah. Cuma yang kita ni yang Nabi tegur adalah kebiasaannya, kerana cepat dan gopoh dia akan menyebabkan, biasanya kebanyakannya menyebabkan tak sempurna. Oleh kerana itu disebut dalam istilah al-ajalatu minasyaitan, tergopoh gapah itu adalah daripada syaitan. Jadi oleh kerana itu dalam ibadah ni Nabi suruh kita laksanakan dengan penuh ketenangan. Jadi macam tu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adakah yang saya ni terlepas? Mudah-mudahan insya-Allah dapat sama-sama kita mengambil manfaat daripada perbahasan kita. Terima kasih kepada semua yang turut serta bersama, dan ada di antara yang terus setia selalu, masya-Allah. Mungkin ada yang sekarang ni kerana PKP dah agak longgar ni, ada yang dah balik kampung, ada yang kita kata dalam perjalanan ke situ dan ke sini, tapi kerana kelas kita ni sebenarnya boleh dibawa ke mana-mana je, insya-Allah, asalkan ada line internet lah, online boleh je. Bahkan lebih dari itu sebenarnya, puan, tuan, ada adik-adik, ialah kadang-kadang kita termis betul, sebab waktu tu agak ada benda-benda yang kita terpaksa tu, tak apa, tengok Facebook balik, boleh buka balik. Sebenarnya kita ada rakaman dalam Facebook tu khususnya untuk kita ulang kaji, atau kita nak ulang balik apa yang kita tertinggal, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting tuan-tuan tolong doakan, ini juga anjuran bersama dengan Yayasan Riayah. Jadi kalau kata apa yang kami nak boleh bantu dan sebagainya, bantulah Yayasan Riayah. Saya sebagai pemegang amanah Yayasan Riayah ni memang nak menghimbau jugalah kepada semua, kalau ada yang rasa apa yang boleh sumbangkan dalam program ini, sumbangkan kepada Yayasan Riayah. Mudah-mudahan insya-Allah sumbangan tuan-tuan dapat lagi memperkasa Yayasan Riayah yang sekarang ini sedang giat melaksanakan dakwah, khususnya fokus kita adalah untuk membina kompleks pendidikan Yayasan Riayah yang ada di dalamnya, di antaranya adalah satu madrasah, iaitu Madrasah At-Tazkiyah, insya-Allah. Jadi boleh insya-Allah tengok balik Facebook Yayasan Riayah, dan insya-Allah nanti kita akan wawarkan lagi. Itulah cara kalau tuan-tuan puan-puan rasa kita nak bantulah, kalau boleh
Habib ni dia dah bantu kita, bantulah Yayasan Ayah. Dan terima kasih juga kepada pihak penaja. Kita ada penaja sebenarnya program-program kita, alhamdulillah. Sebenarnya bukannya kita panggil pun, mereka datang untuk bersama dengan kita, iaitu shampoo garlic Dr. Situna. Shampoo, sebab memang saya pakai yang tu, shampoo tu, tapi alhamdulillah dia berminat untuk bersama dalam program ni. Jazakumullah khair, mudah-mudahan Allah SWT berikan rezeki yang luas dan kebaikan kepada usaha-usaha yang baik ini, dan produk tu produk Islam daripada Turki, alhamdulillah baik. Dan alhamdulillah saya yang masalah ni pun alhamdulillah dapat selesai. Tidak nak pakai macam ni ya Allah, lepas buka ni macam-macam jatuh. Tapi alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah manfaat kepada kita semua. Besok insya-Allah bagusnya kalau kita dapat bersama, sebab kita akan perincikan dan berserta dengan praktikal. Jangan lupa untuk bersama dengan saya lagi sambungan pada esok hari. Jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah memberkati, merahmati kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi soleh dan solehah di dunia wal akhirah, dan juga diberikan kebaikan yang kita dapatkan kepada ibu bapa kita dengan jasa-jasa mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam syurga bersama-sama. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.